Semalam media melaporkan seorang veteran UMNO menggesa rombakan segera dilakukan terhadap pimpinan parti itu di Terengganu yang di badai gelombang hijau pada PRU 15 dan PRN. Bekas ahli MKT UMNO Abdul Rahman berkata kepimpinan Ahmad Said perlu diganti dan mencadangkan supaya 80% daripada anggotanya membabitkan muka baru. Abdul Rahman ini juga pernah diberi julukan Giant Killer kerana mengalahkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang tahun 86 dan juga 2004, berkata perubahan juga harus dibuat di peringkat cawangan sehingga bahagian memandangkan ia dekat dengan akar umbi. Bagaimanapun UMNO berkata perlu menumpu PRK Dun Pelangai sebelum itu. Dalam masa yang sama, Mat Hassan juga memberi komentar sedemikian, PRU nanti UMNO akan kaji sama ada perlu rakan atau tidak. UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada masa ini untuk memastikan kelangsungan sehingga parti itu bangkit semula dalam pilihan raya akan datang. Berucap pada Parlimen ceramah di Felda, Muhammad berkata objektif utama UMNO ialah untuk memperkukuhkan parti itu sebagai persediaan menghadapi PRU ke-16. Katanya apabila sampai saat itu UMNO akan menilai semula kekuatannya dan memutuskan sama ada memerlukan rakan kongsi atau sebaliknya. Di situ nanti kita akan menilai. Di situ kita akan pastikan sama ada kita dah kuat sangat ke, boleh berdiri sendiri atau perlukan rakan atau tidak. Kita nilai pada ketika itu. Jangan kita asyik menilai diri kita sekarang. Memang kita tak kuat sekarang, kita perlu rakan. Orang dah lemas, timbullah dulu. Tengok pulau mana paling dekat, tebing mana yang paling dekat, berenanglah kat situ, naik dulu. Keringkan badan, sihatkan badan, katanya kepada 300 orang penyokong UMNO. Now, kenapa ucapan ini sangat signifikan kepada terutama orang Pakatan Harapan? Tidak sia-sia saya letak bendera Pakatan Harapan kat sini. Dia simple dia macam ni je lah tuan-tuan. Yang pertama, kita tahu kerajaan yang dibina sekarang ini adalah satu inconvenient marriage. Dia ada satu perkahwinan yang bukan, kalau ada pilihan lain kita akan pergi ke pilihan lain. Tapi sebab tak ada pilihan lain, maka kita ambil pilihan yang ini di atas saranan yang di-Pertuan Agong. Kita faham benda itu. UMNO faham, GPS faham, JRS faham, Pakatan Harapan faham. Yang tak faham, geng pembangkang je lah. Tapi tak apa, kita faham. Kita faham dengan suasana, kita faham dengan peraturan tersebut. Now, bila kita faham dengan perkara itu, dia bukannya satu gabungan sebagai Pakatan Harapan atau Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Dia bukan gabungan itu. Kita kena faham ini satu gabungan untuk memastikan kita ada kerajaan. Kalau boleh saya guna istilah saya dahulu, ini adalah coalition government. Kerajaan gabungan, kerajaan perpaduan. Bukan kerajaan yang dibentuk atas dasar persetujuan mengenai satu coalition pact yang betul-betul akan kita hadapi sampai bila-bila. Macam Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada 4 komponen utama. DAP, PKR, Keadaan Amanah dan juga OPCO. So ada 4 komponen utama. So kita faham. Dan mereka buat pact. Apa saja pilihan raya, kita kena runding, kita kena bincang. Barisan Nasional pun ada komponen-komponen dia seperti UMNO, MIC, MCA. Dia ada bincang. JRS pun ada komponen-komponen. Perikatan Nasional ada komponen dia. Tetapi bila melibatkan gabungan-gabungan itu, kerajaan perpaduan, kerajaan gabungan, maka itu adalah kerajaan yang ataupun gabungan yang valid, kontrak yang valid setakat sampai pilihan raya. Kenapa saya kena cakap benda ni? Ini bukan UMNO pun tahu. Ini bukan setakat UMNO kena berpemikiran sedemikian. Pakatan Harapan pun kena berpemikiran sedemikian. Mereka sedang dan sudah pun bersedia. Kita pun kena sedang dan sudah bersedia. Kita kena faham bahawa kita kena sedang dan sudah bersedia. Sebab itu saya daripada penerangan sudah memulakan tour untuk memberi latihan-latihan kepada ahli-ahli kita. Berfikir secara kritis dan mula mengkaji dan mula membina kekuatan. Terutama last kita buat dekat Pahang tempoh hari. Sebab itu saya sempat pergi ke penamaan calon PRK Pelangai kan. Saya sempat pergi ke penamaan calon PRK Pelangai. Kita buat program dekat Bentong Pahang. Dan ada kegusaran-kegusaran daripada kalangan ahli. Kenapa di peringkat negeri tak ada gabungan? Seolah-olah macam kita ni pembangkang. Saya kata, kita kena faham. Kalau mereka tak nak bagi, tak apalah dia tak nak bagi. Itu kita kena faham. Ya, gabungannya peringkat federal. Di peringkat negeri, dia anggap kita ni adalah pembangkang. Seolah-olah macam tu. Walaupun dia tak katalah kan. Walaupun hakikatnya di Pahang, UMNO perlukan Pakatan Harapan. Kita kena ingat UMNO 17 kerusi. Barisan Nasional ada 17 kerusi di Pahang. Perikatan Nasional ada 17 kerusi di Pahang. 17. Yang ada 8 adalah Pakatan Harapan. Anyone dan tidak ada dalam kerajaan perpaduan di Pahang ni, tidak ada bahawa ada anti lompat parti. Tak ada. Undang-undang tu tak ada di Pahang.
Diambillah 5 orang, tak kisahlah daripada Pakatan Harapan ke, daripada UMNO ke, lompat. Pergi kepada Perikatan Nasional, kerajaan Pahang akan tumbang. And yet, Menteri Besar Pahang keluar kenyataan. MB Pahang nafi PH tuntut 30% kuota jawatan lantikan. Menteri Besar Pahang menafikan dakwaan yang mengatakan PH menuntut 30% kuota jawatan lantikan dalam kerajaan negeri. Setakat ini, belum ada lantikan baru dalam semua agensi berkaitan kerajaan termasuk PBT. 30% siapa yang cakap? Setakat ini kedudukan JKK, kita belum buat lantikan baru. Jadi macam mana boleh kata tuduhan 30% untuk DAP dan sebagainya. Itu tuduhan liar, kata beliau. Ya, maksudnya jawatan itu dikekalkan daripada kerajaan sebelum ini. Tetapi, daripada kan sebelum ini BN juga memerintahkan. So, jawatan-jawatan, ada jawatan kuasa JKK dan sebagainya, itu dikekalkan. Tapi dalam masa yang sama, tidak ada jawatan untuk Pakatan Harapan di negeri Pahang. Kita bukan cerita 30%. Tidak ada perbincangan pun. Malah ada exco yang dilantik. Kita bukan kata tak ada exco dilantik. Ada exco dilantik. Tetapi tidak ada peruntukan untuk exco tersebut. Jadi timbul persoalan. Dekat mana? Dekat mana yang dikatakan sebagai perbincangan? Dekat mana yang dikatakan sebagai persahabatan, gabungan dan sebagainya, dekat mana? Dan kita kena faham, Mercy dia sekarang ni pada 17 Barisan Nasional, 17 Perikatan Nasional, tetapi ada 8 Pakatan Harapan dekat situ. Kita kena faham Bukan nak mengugut tuan-tuan, tapi kena faham statistik itu dulu. Kan, berbeza dengan event dekat Selangor pun, sebenarnya tanpa Barisan Nasional still boleh memegang kerajaan sebenarnya. Dia bukan seperti mana yang kita lihat di negeri Pahang. Kalau tiba-tiba Pakatan Harapan kata, kami tarik sokongan. Kami tak bersama dengan kerajaan ini, tetapi kami tidak juga bersama dengan PN, tetapi kami jadi pembangkang. The moment PH jadi pembangkang di negeri Pahang, Pahang collapse. Itu je kita kata. Pahang collapse. Dia tak boleh jadi pembangkang, tapi the moment ditarik sokongan, Pahang akan collapse. Sebab sekarang ni pembangkang lebih ramai daripada kerajaan. Tu kena fikirlah. Fikir-fikirkanlah. Dan selamat beramal. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak cerita berkenaan dengan Ustaz Wan G lah. Semalam saya tak nak cerita secara detail, tapi saya lupa yang kawan saya Arman pernah interview beliau tentang kes tersebut. Saya tak boleh sebab saya ada gag order. Jadi saya tak boleh menerangkan atau memberi penerangan tentang kes saya. Kalau ada boleh, nanti saya akan saya akan nyatakanlah boleh ke tak boleh, itu nanti. Tapi sekarang buat masa ni saya tak boleh bagi tahu pergi lebih lanjut kes saya tentang perkara tersebut. Saya tak boleh nak nyatakan. Baik, untuk kita dengar tentang kes dan penjelasan Ustaz Wan G, apa kita dengar sendiri tuan-tuan, dan kita nilai sendiri. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut ni, kita ada warming up sikit tentang isu yang melibatkan kepada saya lah, agak lama sebenarnya, daripada 2012 lagi benda tu dimainkan. Lanjutannya 2000 ke 2014. Lepas tu bila saya kerja di Pulau Pinang, dia lagi panas kan. Pertamanya video tu sebenarnya keluar masa tu saya masih lagi ahli PAS. Itu yang pertama lah, saya masih lagi ahli PAS. Dan sebenarnya apa yang keluar semua tu orang miss maklumat. Sempurna dia cerita tu orang tak berapa jelas. Kalau kita ingat balik sebenarnya dalam sekitar tahun 2012, 2013, 2014 dia ada beberapa nama yang bercakap berkenaan dengan isu melibatkan kepada Raja-Raja Melayu. Kalau kita tahu ada seorang tu namanya Ali Abdul Jalil nama kan. Jadi Ali Abdul Jalil ni, dia ni pernah ditangkap sebab dia telah menghina Sultan Johor pada masa tu. Jadi bila dia telah menghina Sultan Johor, makanya dia telah ditangkap dan kemudiannya dia telah lari daripada Malaysia pergi duduk kat Sweden. Namanya Ali Abdul Jalil. Jadi makanya dalam situasi begitu, makanya saya ni memikirkan tentang kenapa ada watak-watak sebegitu. Dia ada 2-3 orang lagi lah. Cuma yang paling popular tu adalah Ali Abdul Jalil. Jadi saya ni pada masa tu membaca sebuah buku, iaitu menjelaskan berkenaan dengan ada satu jenis fiqh. Dia panggil fiqh tawakkuk. Fiqh tawakkuk ni fiqh futuristik, fiqh future di masa depan. Jadi maksudnya di masa akan datang nanti, apa akan berlaku dan apa yang kita kena standby daripada sekarang. Contohnya macam
Al-Imam Abu Hanifah, pada era dia belum ada lagi orang tawaf di atas Kaabah. Tetapi pada era dia tu, dia dah interpret, dia telah cuba predik di masa akan datang bagaimana orang tawaf di atas Kaabah. Jadi dia buat hukum siap lah terhadap apa yang bakal berlaku. Makanya dia pun menyatakan hukum kita tawaf di atas Kaabah adalah boleh dan sah. Dan pada masa tu tak ada lagi. 1000 tahun kemudian baru berlaku. Maksudnya dia dah predik di masa akan datang dan dia standby hukum lah kalau berlakunya begitu kan. Maka demikian juga bila saya lihat ada beberapa watak macam contoh Ali Abdul Jalil apabila dia bercakap berkenaan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Dan sebenarnya kalau kita ingat balik pada masa tu dia bukan semata-mata isu institusi Raja Melayu semata-mata, tapi dia ada kaitan kalau kita ingat balik dengan kejatuhan kerajaan Perak yang menteri besar pada masa tu adalah Nizar Jamaluddin. Kalau kita ingat balik pada masa tu kan. Kan masa tu kan ada 2003 Ustaz. Tak salah saya. 2003 kan? Tak salah saya kan? 2003 kan? Kejadian. Dia kita 2008 kita ambil kerajaan. Saya ambil 2008. Betul. 2008. Dia 2008. Lepas tu dalam 2010, 2011 macam itulah kurang lebih. Kerajaan Perak tu telah dirampas. Kan? Lepas tu. Lama sangat. Lepas tu popular dengan satu istilah iaitu sembah derhaka. Itu semua datang daripada Datuk Seri Nizar Jamaluddin lah pada masa tu kan. Betul. Jadi masa tu kalau kita tengok dia ada satu kebisingan yang berlaku berkenaan dengan sikap orang terhadap Raja-Raja Melayu. Jadi saya melihat andai kalau berlaku 30 tahun akan datang 2030 ni, andai berlaku apa sikap kita pada masa tu. Situlah saya simbang berkenaan dengan fik tawakuk, fik masa depan dan berkait dengan institusi Raja-Raja Melayu. Sebenarnya saya predik apa yang berlaku dan kalau berlaku apa yang kita perlu buat. Itu yang saya bangkitkan. Tapi ialah saya menceritakan satu cerita yang begitu panjang yang mengambil masa sehingga 2 jam tetapi diambil yang pendek, akhir sekali orang salah faham dan dia lebih panas tu bila saya kerja kat Pulau Pinang lah. Kan? Sebelum PRU yang ke-14 saya kerja kat Pulau Pinang. Masa tu kebencian orang pada DAP ni agak kuat dan sebenarnya saya bukan kerja dengan kerajaan DAP. Saya kerja dengan kerajaan Pulau Pinang sebenarnya atas tiket Parti Keadilan. Saya orang Parti Keadilan, pimpinan Parti Keadilan hantar saya duduk kerja di sana. Lepas tu dan tak lama 8 bulan dia saya kerja kat situ. Tetapi sebab orang nak serang Lim Guan Eng pada masa tu, tambahan pula saya ada dekat situ, jadi orang cari point untuk memburukkan saya. Akhir sekali nak keluar video-video macam tu jadi viral, jadi popular dalam pada orang salah faham terhadap makna video tu lah. Itu yang asal cerita tentang yang tajuk orang kata tentang Sultan. Tapi kalau kita tengok pada hari ni pun sebenarnya yang ketara sangat ni sebenarnya daripada pihak PAS sebenarnya. Kita tengok statement daripada Menteri Besar Kedah kan. Dia cakap tu sebenarnya, itu sebenarnya dia lebih dia bukan sekadar menghina tapi lebih pada tu. Sebab dia sudah mempersoalkan keturunan Raja Selangor tu sendiri sebenarnya. Okey, kita dah dengar sendiri yang Ustaz Wanji sebut tadi tu berkenaan dengan fik tawakuk. Dan video dia tu yang disebut dalam satu ceramah tu ada lebih kurang dalam sejam lebih ke 2 jam sebenarnya video tu panjang. Tetapi dia ambil bahagian tu saja dan itulah yang dijadikan hujah dan pertuduhan yang digunakan untuk mengenakan Ustaz Wanji. Jadi beliau sendiri dah menjelaskan tentang perkara tersebut. Namun begitu, mahkamah mendapati dia bersalah bukan pada masa sekarang lebih kurang dalam I think 5 tahun lepas, 6 tahun lepas dan dia pernah dipenjarakan setahun dan saya pernah pergi penjara Kajang tu untuk bersolidariti sebab dia ditahan, dipenjarakan pada waktu itu pending appeal selama 1 hari 2 hari macam tu. So sekarang ini bila kita tengok masuk ke peringkat mahkamah rayuan, beliau kalah, masuk peringkat mahkamah persekutuan, akhirnya beliau telah kalah bukan di atas hukuman, bukan di atas pertuduhan tetapi di atas hukuman. Dan beliau telah dipenjarakan. Jadi ini sebab orang yang dipenjarakan daripada dia ni Ustaz Wanji ahli Parti Keadilan dulu dia PAS, dia keluar daripada PAS, dia masuk Parti Keadilan. Dan ini pemikir-pemikir yang kita ada dan sekarang ni dia penjarakan. Bagi saya ialah kita dah kena fikirlah tentang undang-undang ni tuan-tuan. Dan tentang bagaimana undang-undang itu dilaksanakan pun dah kena fikir. Bukan saya kata suruh campur tangan. Tetapi kita kena review balik. Bahawa ni tahanan SOSMA ataupun tahanan ISA atau SOSMA dibawa balik dan dibagi
dibagi macam, what do you call that? Macam counselling lah kerana trauma yang mereka hadapi. Tetapi on top of that, sebenarnya KDN sudah kena mula fikir menghapuskan akta-akta seperti SOSMA dan juga akta hasutan ni. Oh, kalau macam tu nanti Sanusi boleh lepas. Dia ada banyak akta lain yang kita boleh kenakan. Antaranya Suruhanjaya Komunikasi SKMM, Sanusi boleh kena. Hasutan ni tuan-tuan, 3 tahun, RM5,000, 3 tahun je penjara maksimum. Sikit je. Tapi kalau SKMM, yang tu sampai RM100,000 tau. Denda dia RM100,000, penjara kalau tak silap saya 10 tahun ke something like that. Tinggi. Kan? Tapi kenapa tak dipenjarakan di situ? Kenapa itu tidak berlaku, kita kata? Kan? Kenapa? Yang ni kita harap dengan tukarnya, apa orang kata, Peguam Negara yang baru, kita kena fikir. Dan Kabinet kena mula memikirkan untuk merombak perkara ini. Merombak section ini, merombak akta ini. Dan jangan kita rely dan terlalu bergantung kepada akta-akta yang lama sebab kita tak tahu apa nak buat. Itu Menteri KDN kena bangkitkan lah. Okay? Baik tuan-tuan, itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana share, kerana like, subscribe. InsyaAllah derma tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Wan G. Dan saya akan remind tuan-tuan every month supaya kita boleh contribute every month. Alhamdulillah kutipan yang kita ada ni, saya akan serahkan terus kepada isteri Ustaz Wan G, Puan Salmi. Dan kita doakan semoga beliau tabah. Dan insyaAllah mungkin saya tengah cari ruang untuk melawat Ustaz Wan G di penjara Kajang nanti. Sekian daripada saya. Sekian. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting tuan-tuan, jangan pernah mengalah. Jangan pernah putus asa. Lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.